Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Queen Elizabeth akan mengurniakan anugerah awam tertinggi kepada Perkhidmatan Kesihatan Nasional NHS United Kingdom ia sebagai mengiktiraf khidmat petugas kesihatan ketika pandemik COVID-19. Anugerah George Cross adalah setaraf dengan Victoria Cross untuk keperwiraan ketenteraan luar biasa. Anugerah itu mengiktiraf semua kaki tangan NHS yang masih berkhidmat atau telah bersara dalam semua bidang di 4 negara. Queen Elizabeth dalam satu mesej sempena penganugerahan itu amat berterima kasih dan memberikan penghargaan tulus ikhlas kepada petugas kesihatan. Sekurang-kurangnya 45 orang maut manakala berpuluh-puluh lagi cedera selepas sebuah pesawat tentera Filipina C-130 Hercules terhempas. Menurut Komander Pasukan Khas Bersama Sulu, Major General William Gonzales, hampir 100 orang, kebanyakannya anggota tentera baharu, berada dalam pesawat berkenaan. Ada antara mereka dilihat terjun daripada pesawat sebelum ia terhempas dan meletup. Angkatan Tentera Filipina mengesahkan 42 anggota terkorban selain 3 orang awam, 49 anggota dan 4 orang awam lain yang mengalami kecederaan dikejarkan ke hospital. 5 lagi anggota dilaporkan masih hilang. Kapal kontena Ever Given yang ditahan pihak berkuasa Mesir kerana menghalang terusan Suez pada Mac lalu akan dilepaskan Rabu ini. Lembaga Terusan Suez semalam memaklumkan pada hari sama majlis perjanjian akan diadakan antara pemilik kapal dan pelepasan kapal berkenaan. Mesir menuntut pampasan ganti rugi hasil terusan serta kos pelepasan dan kerosakan laluan air yang menghubungkan Asia dan Eropah. Pada kejadian 23 Mac lalu, kapal seberat 200,000 tan milik syarikat Jepun Shoei Kisen Kaisha itu tersekat secara melintang ketika ribut pasir. Bekas Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma yang dijatuhi hukuman penjara 15 bulan tidak akan menyerah diri untuk menjalani hukuman berkenaan. Zuma, 79 tahun, memberitahu penyokongnya bahawa hak perlembagaan telah disalahgunakan oleh Hakim Mahkamah Perlembagaan. Zuma didapati bersalah kerana menghina mahkamah. Dia juga berulang kali gagal hadir memberi keterangan di hadapan penyiasat rasuah ketika menjawat jawatan Presiden. Biro Penyiasatan Persekutuan FBI menjangkakan skala serangan siber terhadap syarikat teknologi maklumat Amerika Syarikat akan menyaksikan penyiasat gagal menangani kes secara individu. Pengkodam menyerang Kaseya, iaitu sebuah firma yang menawarkan perkhidmatan teknologi maklumat kepada syarikat lain dengan serangan perisian tebusan atau ransomware. Ia mungkin menyasarkan sekitar 1,000 buah syarikat. FBI memaklumkan pihaknya telah membuka siasatan bersama dengan Agensi Keselamatan Siber dan Infrastruktur Amerika serta agensi persekutuan lain untuk memahami skop ancaman. Serangan itu menyebabkan rantaian pasaraya Coop Sweden terpaksa ditutup kerana ia melumpuhkan sistem pendaftaran wang tunai. Perkembangan sukan, Johor Darul Takzim JDT gagal melangkah ke pusingan kalah mati Liga Juara-Juara Konfederasi Bola Sepak Asia AFC selepas tunduk 1-2 kepada Nagoya Grampus malam tadi. Selepas 5 perlawanan, skuad Harimau Selatan menduduki tempat ketiga kumpulan G dengan 3 mata. Nagoya Grampus kekal mendahului kumpulan mengumpul 15 mata. Pohang Steelers kedua dengan 10 mata, sementara Ratchaburi terbawah memungut 1 mata. JDT akan bertemu Ratchaburi FC Rabu ini dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kejuaraan Dunia FIM CEV 2021, pelumba Moto2 negara Adam Norodin sekali lagi mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar tempat ketiga perlumbaan 1 di litar antarabangsa Algarve, Portugal semalam. Adam menamatkan perlumbaan 6.922 saat di belakang pelumba Sepanyol Fermin Aldeguer yang muncul juara dengan catatan 29 minit dan 48.998 saat. Seorang lagi pelumba Sepanyol, Alonso Lopez, meraih tempat kedua, namun masih tidak menyebelahi Adam apabila tidak dapat menamatkan perlumbaan 2. Dia terlibat dalam kemalangan ketika saingan berbaki 2 pusingan. Itali, Slovenia dan Jerman mengesahkan 3 daripada 4 slot terakhir acara bola keranjang lelaki ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Ketiga-tiga pasukan itu muncul juara ketika beraksi dalam pusingan kelayakan.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Osman dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.